Bukankah ketika mereka bertanya kepada baginda Rasulullah tentang Baitul Maqdis, berapa pintu dan tiang Baitul Maqdis? Masa itu kata Nabi, aku tak perasan. Lalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tirai untuk dapat melihat Baitul Maqdis. Belum ada screen live streaming, belum ada kamera macam sekarang di mana saja boleh orang tengok. Masa itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikira satu demi satu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknologi siapa yang dipakai? Wifi-nya siapa yang buat? Network siapa yang punya otak bikin network macam tu? Sebelum munculnya teknologi semua ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan semua itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan satu-satu, kata Sayyidina Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah. Karena Abu Bakar pernah pergi situ dan memang betul jumlahnya. Itu pun mereka mengatakan ini penyihir hebat. Apa nak diharapkan dengan golongan orang-orang seperti ini yang membelakangkan agama, yang menyudutkan agama, yang menganggap keterbelakangan kepada orang yang berpegang kepada agama? Allah yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepada orang-orang seperti ini bila mana cara berfikirnya sudah tidak lagi waras untuk menilai agama sebagai panduan bagi akal fikirannya dan bukan akal fikirannya yang memandu kepada agama. Hal ini berlaku di zaman baginda Rasulullah dan berlaku di setiap zaman, di mana memutarbalikkan hakikat kebenaran mengikut cara daya fikiran mereka sendiri. Namun peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita at-taslim, menyerahkan apa yang tidak masuk dalam akal fikiran kita terhadap hakikat yang sudah diceritakan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk diserahkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Demikian peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita kalau akal mesti dibimbing dengan wahyu dan bukan akal itu sendiri menafsirkan wahyu mengikut pemahaman akal sendiri. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di rumahnya untuk mengingati satu peristiwa agung yang berlaku kepada seorang yang agung, dengan membawa risalah yang agung kepada umat yang agung, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka peristiwa itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim agar supaya kita mengagungkan peristiwa yang agung tadi. Harapan kita, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang memuliakan hari-hari kejadian-kejadian yang dimuliakan oleh Allah untuk meraih ketakwaan daripada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia akan mendapatkan hakikat ketakwaan di dalam hati. Peristiwa Isra Mi'raj yang telah berlangsung dengan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Tentunya terdapat pengajaran yang besar yang perlu kita ambil daripada peristiwa tersebut. Ianya mengajarkan kepada kita arti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita berhadapan dengan cabaran, fitnah, dugaan dan juga kesempitan. Ianya mengajarkan kepada kita kekuatan doa untuk kita berpegang kepadanya pada setiap keadaan, khususnya bila berada dalam keadaan kita sedang ditekan, berhadapan dengan masalah dan juga berhadapan dengan keadaan yang kita tidak dapat mengawal diri sendiri karena dahsyatnya cubaan dan juga dugaan yang dihadapinya. Demikian itu yang telah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mengajarkan kepada kita berdoa dan juga berharap kepada Allah dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ianya dapat terselah dan teruraikan melalui cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam selama 10 tahun berdakwah di kota Mekah, tidak terlepas daripada gangguan dan juga tekanan daripada orang-orang Quraisy, baik kepadanya, kepada ahli keluarganya, juga kepada pengikutnya daripada kalangan sahabat Nabi yang setia beriman kepadanya. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa, ada yang ditekan, ada yang diletakkan batu panas di atas tubuh badannya, dan juga kepada baginda Rasulullah yang dilempar,
yang dibuka jurang untuk masuk ke dalamnya, diletakkan najis binatang di atas dirinya. Kesemua itu adalah dugaan dan juga cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasulullah, sehingga tidak menjumpai tempat untuk berdakwah di kota Mekah, terpaksa berhijrah ke Taif untuk berdakwah. Setelah istri tercinta beliau Siti Khadijah meninggal dunia dan bapa saudaranya Abu Talib yang melindungi kepada beliau juga meninggal dunia, tiada tempat bagi beliau untuk menjadi penghibur kepada hati nuraninya, seperti mana zaman Siti Khadijah yang selalu menjadi penghibur, dan tiada lagi pelindung kepadanya seperti mana sebelum ini Abu Talib melindungi kepadanya untuk diajarkan agar supaya berharap dan berlindung dan terhibur dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berhijrah menuju ke Taif. Tidak ada mendapat sambutan, bahkan lebih dahsyat balasan dan gangguan daripada orang-orang Taif, sehingga diajarkan kepada kita bagaimana bila berada dalam keadaan sempit dalam hati dan jiwa ini untuk merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kembalinya daripada Taif, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kelemahan diriku dan kekurangan daya upayaku. Kepada siapa Engkau serahkan aku? Yang penting Engkau tidak murka kepada aku tidak peduli apa orang buat terhadap diriku. Saat di Mekah ditolak, saat di Taif ditolak, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat dan dijemput berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada doa, hasil daripada berharap. Oleh sebab yang demikian, menjadi kebiasaan kepada baginda Rasulullah bila berhadapan dengan masalah akan pergi solat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Kana idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Beliau kalau ada masalah pergi solat 2 rakaat, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu datangnya harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj untuk kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan, untuk kita berdoa kepada Allah pada setiap keadaan. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna fagri wa tirari qad kafani al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata-kata Imam Abdullah bin Alul Haddad mengatakan, doa aku kepada Allah hanya untuk menunjuk miskinnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu aku berdoa dalam senang dan juga dalam keadaan susah. Dalam senang berdoa, dalam susah berdoa, karena doa bukan hanya meminta sesuatu, tetapi doa untuk menunjukkan miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Peristiwa Isra dan juga Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwasanya apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang gaib, yang kita beriman kepada hal-hal yang gaib itu, di mana beriman kepada hal-hal yang gaib akan menambahkan keyakinan keimanan kita kepada Allah atas apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita meyakininya sebagai iman dan kita tidak melihatnya atau dapat menyentuhnya. Namun bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hal-hal yang gaib tadi dijadikan oleh Allah untuknya menjadi nyata supaya dapat disampaikan kepada umatnya seperti mana disampaikan sebentar tadi oleh Habib Najmuddin bin Uthman al-Khirij. Oleh sebab yang demikian, ianya adalah merupakan satu penguat kepada hati dan iman baginda Rasulullah, dan ianya adalah menjadi penguat kepada hati dan iman kepada umatnya atas apa yang disediakan oleh Allah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang disediakan oleh Allah daripada hal-hal yang tak pernah mata memandangnya, tak pernah telinga mendengar akan keindahannya, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati seseorang daripada keindahan yang luar biasa disediakan oleh Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiada sesiapa yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah daripada pelbagai macam kesenangan tak dapat digambarkan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj
juga meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dari hal-hal yang gaib, di mana baginda menyaksikan segala-galanya. Alam barzakh dijumpai oleh baginda Rasulullah. Bermakna ada alam namanya alam barzakh. Berjumpa dengan para anbiya, berjumpa dengan para rasul, bercerita, berdialog, berdiskusi dengan mereka. Adanya alam barzakh, adanya kehidupan di alam barzakh yang kita semua akan masuk ke alam barzakh tersebut dengan kehidupan yang baru di alam barzakh. Namun kehidupan di sana ada kehidupan untuk memetik buah atas apa yang kita lakukan berada di dunia ini, bukan lagi untuk beramal di alam barzakh, akan tetapi untuk memetik buah. Tetapi bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang dimuliakan, di alam barzakhnya pun beribadah, di alam barzakhnya pun juga masih berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah ketika lalu dikubur Nabi Musa, lalu diperintahkan oleh Allah, oleh Jibril, enzil huna, turun di sini, didapati Sayyidina Musa sedang sholat di alam kuburnya. Sholat di alam kuburnya, jangan guna akal macam mana berdiri tak terhantuk dengan tanah dan seumpamanya. Ini alam, bukan alam kita, bukan alam dunia. Nabi mengatakan Nabi Musa sedang sholat berada di alam barzakhnya, yakni di kuburnya beliau sholat. Bagaimana kita akan mengetahui hal sedemikian? Hanya iman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kehidupan di alam barzakh. Baginda berjumpa dengan para anbiya, ada dialog dengan mereka, ada pun pertemuan antara orang barzakh dengan orang barzakh. Wahakadha dibuka alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah supaya kita yakin alam barzakh itu satu kehidupan. Diceritakan tentang alam akhirat yang ianya adalah merupakan penghujung kepada setiap kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, supaya kita yakin kalau alam itu pun juga kita akan pergi ke sana. Itu adalah hakikat yang telah diuraikan daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kembali ke muka bumi dengan penuh keyakinan tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, tentang syurga, tentang neraka, yang ketika dibawa semua itu oleh baginda Rasulullah menambahkan keyakinan di hati para sahabatnya kepada baginda Rasulullah bahwasanya perjuangan mereka bukan sia-sia ketika membela kepada baginda Rasulullah, akan apa sebagaimana telah diceritakan oleh Rasulullah apa yang dilihatnya sebagai balasan kepada mereka yang berkhidmat atau berjuang bersama dengan Rasulullah. Ianya juga adalah sebagai pembekal kepada baginda Rasulullah akan ujian dan juga cabaran yang akan dihadapi lebih dahsyat lagi oleh baginda Rasulullah. Bila berada di Mekah 13 tahun, baginda Rasulullah berhadapan dengan tekanan-tekanan, namun tekanan-tekanan itu tidak sampai kepada upaya untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Ketika berada di Madinah, peperangan demi peperangan dihadapi oleh baginda Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah akan cabaran yang akan dihadapi di kota Madinah, dan ianya adalah satu persiapan untuk baginda Rasulullah berhijrah ke kota Madinah untuk membentuk satu community, untuk membentuk satu masyarakat hasil daripada apa bekal yang dibawa olehnya pada peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Yang ketiga, yang perlu kita ambil daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj tentang risalah insaniyah alamiyah, tentang misi Rasulullah yang bersifat ianya sesuai dengan seluruh manusia dan ianya merangkumi kepada seluruh alam. Katakan kepada mereka yang ingin menyamakan agama antara Islam dengan agama bukan Islam sama rata. Marilah kita tengok daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menjadi imam di Baitul Maqdis ketika baginda Rasulullah menjadi imam? Bukankah di belakang Nabi Muhammad ada Nabi Ibrahim? Bukankah di belakang beliau ada Nabi Musa yang telah diturunkan kepadanya kitab Taurah? Bukankah di belakang Nabi Muhammad ada Nabi Isa yang juga diturunkan kepadanya kitab Injil? Bukankah di belakang Nabi Muhammad juga ada Nabi Daud yang menerima kitab Zabur? Dan juga para anbiya yang lain dikumpulkan menjadi makmum. Apa Nabi buat? Mereka mengikut Nabi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam menjadi imam untuk diikuti, sehingga di belakang pun para anbiya mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan satu gambaran tentang alamiahnya, universalnya, mendunianya risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan tak boleh disamakan dengan mana-mana agama yang lainnya untuk sama rata persefahaman dalam agama, persefahaman dalam akhlak ya, untuk sama rata agama tidak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
Demikian yang diisytiharkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tak ada sama di dalam agama. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam sahaja. Adapun bertoleransi dalam akhlak, dalam nilai-nilai murni, ya itu yang dituntut dalam agama. Tetapi keseluruhan agama sama, tentunya tidak. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang golongan orang-orang tertentu menawarkan kepada baginda Rasulullah, mengatakan, "Ya Muhammad, kami akan beriman kepada engkau, tapi dengan satu syarat." Apa syaratnya? Hari ini aku sembah Tuhan engkau, esok engkau sembah Tuhan aku. Menyamaratakan plurality dalam agama. Macam zaman kita sekarang hanya bahasanya berbeza. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Awalnya Nabi berhasrat mungkin orang ini boleh ditarik dalam 1-2 kali, mungkin dia boleh akan ikut. Mungkin boleh ada masa untuk dia boleh ditarik kepada agama. Tapi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi satu amanah kepada umat ini, bahwasanya umat ini adalah umat yang paling hebat. Umat ini adalah umat yang paling bertanggung jawab, dan perlu diketahui kalau agama ini bukan agamanya hanya orang Arab sahaja. Agama adalah untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian yang kita perlu ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menjadi imamnya baginda Rasulullah kepada seluruh para anbiya yang menjadi makmum kepada baginda Rasulullah. Itu baru di dunia dan mereka berada di alam barzakh. Adapun di akhirat nanti, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan selainnya berada dalam panji aku nanti di hari kiamat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, kalau Nabi Musa hidup di zaman aku, tiada ruang bagi dia kecuali ikut kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di akhir zaman nanti Nabi Isa pun akan turun? Dengan syariat siapa Nabi Isa akan turun? Bermakmumkan kepada siapa Nabi Isa bila turun nanti? Yang menjadi imam, wa imamukum minkum, kata Nabi. Yang menjadi imam pada solat nanti di akhir zaman, saat Nabi Isa turun, yang menjadi imam adalah salah seorang daripada kamu, yakni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menjadi makmum, artinya solatnya macam solatnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bukan lagi apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Ada pengajaran yang perlu kita ambil, dan ini menjadi tanggung jawab kepada umat ini yang diwakilkan amanah akan membawa risalah yang universal. Tegakkan agama ini melalui pergaulan sesama kita dengan orang lain supaya mendapatkan hidayah tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khairi wa mighlagan lisyarr." Bertuah kalau orang dijadikan sebab hidayah untuk orang lain, membawa kebaikan, dan menjadi penutup kepada orang lain atas keburukan. Man dalla 'alal khair kafa'ilih, siapa orang yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, sama pahalanya dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ayat ini adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang keempat yang perlu kita ambil daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan, yaitu kita akan berhadapan dengan pelbagai macam persepsi, pelbagai macam indikasi, pelbagai macam tuhmahan seperti mana berlaku pada zaman itu, pelbagai macam cara berfikir seseorang menggunakan akal fikirannya yang terkadang cara berfikirnya terbalik, walaupun bukti nyata di hadapannya, walaupun kebenaran nyata di hadapannya. Namun bila mana hati tertutup untuk melihat kebenaran, mata tidak lagi melihat, telinga tidak lagi mahu mendengar. Yang dilihat oleh mata warna putih akan dinampak merah. Wahakadha menjadi terbalik. Demikianlah yang berlaku kepada kaum musyrikin Quraisy. Pagi-pagi datang jumpa dengan baginda Rasulullah, bertanya, apa berita wahai Muhammad hari ini? Katanya, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Maka mereka bertiga, Abu Jahal ada di situ, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ada di situ, Walid bin Mughirah
Ada kasih tahu, terus apalagi bagi tahu oleh baginda Rasulullah. Syuh, bagaimana? Bukankah ini orang yang ada di hadapan Nabi sudah pasti tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana orang akan masuk di akal pergi ke Baitul Maqdis 1 bulan, balik 1 bulan? Boleh ditempuh dalam sebahagian masa seperti mana dikatakan oleh Habib Nail sebentar tadi. Namun Nabi tidak segan untuk berbicara kebenaran. Nabi tidak takut apa kebenaran disampaikan didustakan. Tugasnya menyampaikan, bukan memaksa orang lain untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi sesiapa yang dikehendaki untuk diberi hidayah, bagi siapa yang tidak maka tidak. Tugasan beliau menyampaikan, ma'alar rasul illal balagh. Nabi hanya menyampaikan sahaja. Apalagi kata mereka, begini Rasulullah mengatakan, ya, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Di perjalanan aku berjumpa dengan satu kafilah. Kafilah itu aku jumpa air di sana sementara mereka sedang tidur. Ada di atas air yang ada di kafilah itu aku minta dan aku minum. Kalau kamu tak percaya tanya kepada kafilah bekas yang ada isi air itu airnya ada atau tidak. Aku berjumpa dengan satu kafilah satu lagi yang sedang rehat. Aku dapati ontanya itu tak boleh bergerak. Aku tak pasti adakah onta itu kakinya patah atau sakit. Dan aku jumpa dengan satu kafilah satu lagi yang akan datang melalui Tan'im. 3 kafilah Nabi jumpa. Dalam peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. 3 kafilah berjumpa di 3 tempat. Yang berbeza. Katanya esok kita pastikan. Kata Nabi esok pastikan. Kafilah datang. Ditanya apa berlaku kepada kamu? Enggak, aku ada air kami simpan diminum oleh Muhammad. Yang satu lagi mengatakan, ya berlaku kepada kafilah kami, onta kami tak boleh bergerak. Yang satu lagi kafilah yang dikatakan datang daripada Tan'im, datang pun juga daripada Tan'im. Nabi tak keluar daripada Mekah malam tu di situ tu, macam mana nak kontak kepada 3 kafilah tadi? Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy waktu itu setelah melihat realiti dan hakikat fakta di hadapan mata? Hada sahir. Ini penyihir. Penyihir daripada mana? Diberitahukan segala apa yang berlaku, yang mereka tak percaya. Disaksikan oleh 3 kafilah itu pun juga, mereka mengatakan sahir. Bukankah ketika mereka bertanya kepada baginda Rasulullah tentang Baitul Maqdis, berapa pintu dan tiang Baitul Maqdis? Masa itu kata Nabi, aku tak perasan. Lalu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala tirai untuk dapat melihat Baitul Maqdis. Belum ada screen live streaming, belum ada kamera macam sekarang di mana saja boleh orang tengok. Masa itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat dikira satu demi satu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknologi siapa yang dipakai? Wi-Fi-nya siapa yang buat? Network siapa yang punya otak bikin network macam tu? Sebelum munculnya teknologi semua ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tunjukkan semua itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan satu-satu, kata Sayyidina Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Karena Abu Bakar pernah pergi situ dan memang betul jumlahnya. Itu pun mereka mengatakan ini penyihir hebat. Minta bulan dibelah menjadi 2. Terbelah menjadi 2. Muhammad sihir mata kita. Apa nak diharapkan dengan golongan orang-orang seperti ini? Yang membelakangkan agama, yang menyudutkan agama, yang menganggap keterbelakangan kepada orang yang berpegang kepada agama. Allah yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepada orang-orang seperti ini bila mana cara berfikirnya sudah tidak lagi waras untuk menilai agama sebagai panduan bagi akal fikirannya dan bukan akal fikirannya yang memandu kepada agama. Hal ini berlaku di zaman baginda Rasulullah dan berlaku di setiap zaman, di mana memutarbalikkan hakikat kebenaran mengikut cara daya fikiran mereka sendiri. Namun peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita at-taslim, menyerahkan apa yang tidak masuk dalam akal fikiran kita terhadap hakikat yang sudah diceritakan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk diserahkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Demikian peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita kalau akal mesti dibimbing dengan wahyu dan bukan akal itu sendiri menafsirkan wahyu mengikut pemahaman akal sendiri. Tengok bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diberitahukan tentang perjalanan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggaklah fakat sadak. Kalau Rasulullah bercakap begitu, maju pergi ke Baitul Maqdis dalam sebahagian malam,
katanya ia benar dalam percakapannya. Walaupun otak siapa yang boleh menggambarkan perjalanan 1 bulan itu boleh tempuh dalam sebahagian malam. Ya, ada di situ namanya iman kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan digelari dengan gelaran As-Siddiq karena lebih mendahulukan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah benar berbandingkan apa yang dianggap benar oleh akal fikirannya. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya lebih percaya yang lebih dahsyat daripada itu. Ini Nabi belum cerita tentang pergi ke langit, baru pergi ke Baitul Maqdis Nabi cerita. Belum lagi pergi ke langit lagi. Hakada iman kalau ada kepada seseorang hal yang jauh jadi dekat, yang gaib jadi nampak. Ini adalah bahasa iman yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada malam yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, untuk kita sentiasa meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dan tidak ada pintu yang tertutup bagi Allah pada setiap masalah yang terbesar kita hadapi, termasuk COVID-19. Tidak ada perkara yang mustahil untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan kita berdoa kepada Allah dan berharap kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati malam kita pada malam hari ini, digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman, yang berdoa, yang bertawakal, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing hati dan akal fikiran kita untuk merasa bertanggung jawab dengan risalah alamiah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, untuk kita merasa mulia dengan agama ini, merasa hebat dengan agama ini, merasa masyhur dengan agama ini, merasa izzah dengan agama ini. Dan moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang dapat mengindahkan image agama yang memang pun sudah indah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, sehingga dapat dicerminkan melalui perbuatan ini keindahan agama yang sudah pun indah dibawa oleh baginda Rasulullah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kepada kita semua untuk dapat menjernihkan akal fikiran kita dengan dipandu oleh wahyunya Allah, oleh sunnahnya dan hadis dan sabdanya Rasulullah, sehingga akal ini terselamat daripada kesesatan dan juga terpesong daripada kebenaran. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat dan maghfirah serta pengampunan yang Allah berikan kepada mereka yang hadir dalam satu majlis, yang dikatakan kepada mereka, angumu maufuran lakum gad buddilat sayyiatukum hasanat. Bangkitlah dan bersurailah dari satu majlis dalam keadaan dosa kamu diampunkan dan digantikan dengan pahala. Moga-moga majlis kita ini selepas ini bersurai dengan diampunkan oleh Allah, digantikan sebanyak dosa yang diampunkan oleh Allah dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga mereka yang datang dan juga queue sebentar tadi di luar dan begitu lama terkena terik panas matahari, dan ada yang kembali ke rumahnya tak dapat hadir, ya Allah, janganlah Engkau kurangkan pemberianmu kepada kami yang ada di sini dan kepada mereka yang sudah balik ke rumahnya. Yang berdiri lama diberikan pahala yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Yang kembali ke rumahnya mudah-mudahan tidak kecewa dengan apa yang sudah terjadi, karena kita pun tak boleh buat lebih daripada apa yang kita mampu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita dan juga kepada mereka, diberikan ampun kepada kita juga kepada mereka, diberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rahasia yang Allah berikan kepada Isra dan juga Mi'raj, untuk bersemadi dalam hati dan jiwa kita dengan tingginya tingkatan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahrumah. Jagalah agama Islam di negara ini ya Allah. Jadikan ianya adalah izzah bagi orang Islam dan juga kenal bagi orang lain akan keindahan agama Islam ini ya Rabbal Alamin. Jadikan kami yang dapat mengimplementasikan Islam ini dalam kehidupan keseharian kami ya Rabbah ya Ghawthah. Berkati kepada semua yang hadir, para habaib, para masyayikh, para mutakallimin yang sudah menyampaikan nasihat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita golongan orang-orang yang mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan
amalkan. Diberikan panjang umur kepada para habaib kita, diberikan sehat wal afiah, dan moga-moga wabak yang sedang menimpa ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis seperti ini yang kita dapat bersemuka, mudah-mudahan majlis seperti ini berterusan di mana saja. Tidak ada lagi apa-apa yang menghalang berlangsungnya majlis secara berterusan, sehingga rumah Allah makmur, sehingga musalla makmur, sehingga surau makmur, sehingga masjid pun makmur, dan dewan-dewan pun makmur dengan zikir kepada Allah, dengan salawat kepada Rasulullah, dengan tadarusul Quran, dan moga-moga sentiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim. Salli Rabbi wa sallim على خير المرسلين